Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyak di atas segala limpahan nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Sebelum kita meneruskan pengajian Al-Quran kita, marilah kita dengar dulu amanat Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis kursi. Hadis kursi yang ke-6. Apakah amanat Allah taala melalui hadis ini? Kata dia, an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis kursi ini diriwayatkan daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dia kata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, idza ana btalaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan, bila aku menimpakan bala. Ibtalaitu ni bala. Bala ni tak semestinya benda, orang panggil benda yang menyusahkan saja ni. Bala-bala ni satu istilah. Biasa orang Melayu dia sebut istilah bala ni, dia nampak benda yang menyusahkan saja. Tetapi sebenarnya bala ni ialah ujian Allah Ta'ala. Kadang-kadang uji itu dalam bentuk yang menyusahkan, kadang-kadang ujian itu dalam bentuk yang menyenangkan. Kedua-dua tu bala berlaku. Tak semestinya benda yang menyusahkan saja. Maka Allah Ta'ala sebut, idza ana btalaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan, apabila aku menimpakan bala, yakni musibah kepada hamba-Ku yang beriman. Sikap orang mukmin ni sikap yang positif ni, sebab dia melihat bala ni dengan kacamata takdir. Berlaku saja benda-benda di dunia ini, dia terus dia rujuk kepada pusat takdir. Ini cemerlangnya orang mukmin ni, hebatnya orang mukmin ni, dia tak meletup, tak tukal. Berlaku saja sesuatu, dia rujuk kepada pusat takdir. Tu ya, dia boleh bertahan tu. Fahamadani alama btalaituhu, lalu hamba-Ku yang beriman itu, maka ia memuji aku. Dia puji Allah Ta'ala. Alama btalaituhu, kerana bala itu. Alhamdulillah. Ini sikap positif agak pagi. Sikap positif ini bukan saja baik dari segi keimanan, tetapi dari segi kesihatan pun bagus. Berlaku benda-benda yang hebat-hebat atau benda-benda yang menyusahkan kita, misalnya kita berpuji Alhamdulillah. Kalau hak menyenang pun Alhamdulillah. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini darah pun turun, tak naik kan? Tak kena cara tu, pas ke hospital tu. Pas ke hospital atau bunuh diri kan? Atau macam-macam lagi lah. Kalau tak ada benda ni, macam-macam boleh jadi. Tapi orang mukmin ni senantiasa mengamalkan sikap positif. Dalam istilah sekarang dia panggil positive thinking. Mana berfikir secara positif, mana respon terhadap sesuatu perkara tu, kita layan sesuatu perkara tu dengan pemikiran yang positif, dengan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahamidani ala mabtalaitu, lalu dia puji terhadap apa yang aku cuba dia. Maknanya dia
tangani masalah dia tu dengan, orang panggil, dengan penuh kesedaran. Orang panggil khabar molek lah, bukan tidak khabar dah, dia khabar molek dengan takdir Allah. Ini dipanggil zikrillah, zikir dalam menangani masalah. Fa innahu yaqumu min madja'ihi zalika, oleh kerana sikap dia begitu, tabiat dia lagu tu, dia puji aku, maka sesungguhnya dia telah bersih dari dosanya. Terjatuh terjemah dia tu. Fa innahu yaqum, maksudnya sesungguhnya ia bangun, mim madja'ihi, daripada tempat tidurnya pada hari itu. Dia bangun daripada tempat tidurnya, zalika, pada hari itu, kayaumi waladathu ummuhu minal khataya. Dia bangun daripada tempat tidurnya, sesungguhnya dia telah bersih. Al-khataya itu mana dosanya, minal khataya, daripada dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummuh, seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Begitu juga dia berdiri daripada tempat duduknya. Terjemah itu tak apa clear malak tu. Maksudnya, fa innahu yaqumu mim madja'ihi, dia bangun daripada tempat tidur pada hari itu, maka bersihlah dia daripada dosa. Kayaumi waladathu ummuh, seperti hari yang dilahirkan oleh ibu. Maknanya sikap dia demikian, emosi dia demikian, keadaan dia demikian, banyak hasilnya, banyak kebaikannya. Yang pertama, kesedaran yang sedemikian itu dipanggil zikrillah, zikir. Nampak? Orang yang boleh hidup dengan zikir, boleh hidup dalam keadaan teringat kepada Allah, ni lah orang yang terbaik. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi, sahabat Nabi pernah bertanya, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak orang sembahyang ni, siapakah orang sembahyang terbaik sekali? Jawab Rasulullah, orang yang paling banyak mengingati Allah. Ya Rasulullah, di kalangan orang puasa pula, siapa dia yang paling baik sekali? Jawab Rasulullah, orang yang puasa yang paling banyak mengingati Allah. Ya Allah, siapa dia orang yang keluar zakat yang paling baik sekali? Jawab Rasulullah, orang yang keluar zakat yang paling banyak ingat kepada Allah. Jawab, tanya lagi, sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, siapa dia di kalangan orang buat haji yang paling baik sekali? Jawab Rasulullah, orang yang paling banyak, orang yang kerja haji yang paling banyak mengingati Allah. Di kalangan orang berjuang, orang yang berjihad, siapa dia yang paling banyak, paling baik sekali? Jawab Rasulullah, orang yang berjuang dan orang yang berjihad yang paling banyak mengingati Allah. Mana jawapan Rasulullah tu satu standard saja. Jadi kita boleh tariklah dalam bab apa pun. Kalau kita tarik dalam bab ni, maka orang yang kena bala, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang terbaik sekali, siapa dia? Sudah pasti orang yang paling banyak mengingati Allah. Mana dia tak lepa, dia tidak lepa, tidak lalai, dia tidak lupa. Berlaku saja, pak lagi ketuhan selalu. Berlaku saja, pak ketuhan selalu. Dia tak orang panggil tidak gelepar, tak tukar lidah lah. Itu orang yang sudah lekat tabiat zikrillah, tabiat ingat kepada Allah dalam semua keadaan. Maka orang ni boleh hasilnya, pertama, produk dia ni menghasilkan zikrillah. Dan zikrillah ni merupakan ibadat yang tinggi sekali. Semua ibadat-ibadat dalam Islam ni, baik puasa, sembahyang, berapa begitu begini, tujuannya nak suruh ingat Tuhan. Oleh kerana zikrillah ni merupakan, orang panggil, menjadi matlamat dan tujuan kepada semua ibadat, maka dia menjadi amalan yang sangat tinggi dan sangat baik, terutama dalam kehidupan kita sekarang ni yang penuh dengan segala masalah. Kalau tak ada zikrillah, tidak ada kesedaran kepada takdirillah, takdir Allah Ta'ala, orang punah orang tu. Dah banyak dah orang punah, yang meletup. Jadi kehidupan moden kita ini syarat dengan masalah. Patut benar kita cuba hidupkan dia punya pendidikan ini. Yang keduanya pula, sikap dan tabiat ini boleh menghapuskan dosa,
boleh membersihkan diri sehingga bersihnya dia daripada dosa. Dengan sebab itu sucinya dia seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Dua. Yang pertama zikrillah, yang kedua boleh membersihkan diri, dan yang ketiganya banyak lagi faedah-faedah lain tu kan. Faedah lain pula dia boleh kontrol diri dia, boleh selamatkan keadaan dan sebagainya. Mana boleh urus, orang panggil pengurusan masalah ni, dia boleh urus dengan baik. Ini soal dasar ni, soal dasar dalam hidup kita. Kena ada dasar ni. Kalau tak ada dasar ni punahlah orang tu. Wa yaqulu Rabb tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah berfirman lagi, dan Tuhan tabaraka wa ta'ala berfirman, ana qayattu abdi, aku, kata Allah, membatasi hambaku, wabtalaituhu, dan aku mengujinya. Apa maksud membatasi di sini? Maksudnya aku tidak biarkan ia lepas bebas begitu saja. Ini semua manusia lagu tu berlaku lah. Semua manusia ni terikat dan diikat oleh Allah. Dia tidak lepas bebas begitu. Oleh kerana itu Allah Ta'ala uji, termasuk kita sahabat dia semua sekali ni. Semua kita ni dalam ikatan Allah, dan Allah Ta'ala akan puji, akan uji. Fa'ajru lahu. Lalu uji ni bukan saja-saja nak uji. Maka aku mengujinya. Hendaklah kalian beriman, hendaklah kalian memberinya pahala. Fa'ajru lahu, hendaklah kamu sekalian memberinya pahala. Ma kuntum tujruna lahu qabla dhalika minal ajri. Hendaklah kalian memberinya pahala yang biasa kalian berikan kepadanya ketika ia sihat. Maksudnya lah ke mana? Huraian-huraian yang di bawah tu berkenaan dengan, merasa ini bagi orang yang mengaji ilmu hadis. Orang yang mengaji ilmu hadis ni, dia nak tahu derajat hadis. Hadis ni hadis hasan. Hadis hasan, hadis hak terbaik sekali, hadis sahih. Hadis hak kelas 2, hadis hasan. Hadis hasan ni hadis hak yang kedua terbaik. Bagi nak tahu standard hadis setara mana, bolehlah orang panggil baca catatan di bawah tu. Jadi oleh kerana kita tak mengaji ilmu hadis ni, merasa tak payah baca lah. Jadi maksudnya orang jenis lagu ni, maka kita kena apa? Kena melihat dia ni seorang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana Allah Taala menghargai dia, Allah Taala menghargai dia kerana dia ni bersikap positif terhadap takdir Allah Ta'ala yang lalu kot dia. Takdir Tuhan ni lalu kot kita, lalu kot, pendek kata tiap-tiap hari ni, start daripada bangun tidur sampai tidur kembali, kita ni adalah menjadi sasaran takdir. Sama kan? Takdir Tuhan ni lalu kot kita belakang. Sama ada kita setuju ke, kita tak setuju ke, maka apa nama tu, takdir Tuhan tetap berlaku. Jadi kalau kita setuju dan kita redha dengan takdir Allah Ta'ala, maka redha tu satu ibadat yang besar. Setuju tu satu ibadat yang besar. Itu ibadat hati kan. Ingat kepada Allah tu satu ibadat yang besar. Semua tu ibadat-ibadat hati belakang. Jadi oleh kerana tu maka tajru lahu qabla dhalika minal ajri wa huwa sahih. Maksudnya dia ni akan diberi pahala. Sebagaimanalah juga seorang yang bekerja dengan kerajaan, katakanlah orang yang bekerja dengan kerajaan, dia diberi gaji semasa dia segar, semasa dia buat kerja dengan kerajaan. Tak gitu kan? Mana pihak kerajaan bayar gaji mengikut skim masing-masing lah. Kemudian apabila dia sakit dan sebagainya, maka dia tak boleh pergi buat kerja.
Dia tak boleh buat kerja macam biasa, tetapi dia diberi pahala, diberi gaji supaya dengan dia segar. Dia kata kan? Supaya dengan segar. Mana dia akan dibayar gaji supaya dengan skala lah. Pasal dia bertugas sebagai pegawai kerajaan ataupun dia sudah diberi gaji dengan rasminya. Jadi semasa segar pun diberi gaji, semasa tak segar pun maka dia diberi gaji juga. Jadi sama-sama kita dengan manusia pun ada benda tu. Kalau orang kerja dengan kita, jangan duk bayar gaji masa segar saja. Masa dia tak segar pun kita bayar juga. Jadi kita kan, pasal dia tu bekerja dengan kita. Maka supalah juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bayar gaji kita yang istilah sebagai pahala tu semasa kita sakit, semasa kita diuji oleh Allah Taala dengan benda-benda yang menyusahkan kita, yang menyebabkan kita tak boleh buat benda hak biasa, hak rutin tu, maka diberi pahala supaya dengan kita segar dan kita boleh buat benda tu. Katakanlah kita duk mari mengaji ni, sekali mari diberi pahala seperti mengerjakan haji yang sempurna hajinya, dan juga pahala-pahala yang lain dalam bentuk nilai pahala begitu. Dan nilai pahala disimpan dalam bank akhirat lah, bank kita lah, akaun kita lah. Tiba-tiba mari satu ujian Tuhan, mari satu katalah na'udzubillah bala ke sakit ke berapa begitu begini, yang menyebabkan kita tak boleh mari mengaji. Sedangkan tiap-tiap minggu kita mari mengaji sama, maka diberi pahala supaya kita segala juga. Jadi kalaulah Allah Ta'ala lagu tu, oleh kerana kita ni terikat dengan Tuhan, maka kita sesama kita pun lagu itulah juga kita kena bayar, diberi pahala semasa dia kerja dengan kita tu, supaya semasa dia tak sihat pun kena beri juga ganjaran sebagaimana ia bekerja semasa sihat. Rasa boleh ambil pendidikan daripada hadis ini, daripada amanah Allah Ta'ala ini. Pendidikan yang pertamanya, kita kena bersikap positif dengan takdir Tuhan. Sebab takdir Tuhan ni dia ada hikmah-hikmahnya yang tersendiri. Kita senantiasa memuji Allah lah. Pendek kata, puji Allah ni iaitulah, apabila kita puji Allah berarti kita nak mengiktiraf, kita mengiktiraf bahawa tindakan yang Tuhan buat ni baik. Dia kata kan, cuma apa kebaikan tu kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang kita tak sedar kebaikan tu. Tapi kita kena yakin bahawa tindakan takdir Tuhan ni tetap baik. Oleh kerana itu kita memujinya. Boleh faham tu nenek? Yang kedua, yang ketiganya pula, kita kena yakin bahawa kesabaran kita, keredaan kita terhadap ujian Allah dan takdir Allah Ta'ala tu bukan saja boleh pahala besar, tetapi di waktu yang sama boleh menghapuskan dosa. Nampak tu? Yang keseterusnya pula, kita dengan manusia ni pula, kalau begitulah Allah Ta'ala dengan kita, kita dengan manusia pun kena lagu tu juga. Ini kita boleh rujuk kepada Quran sendiri, ucapan apa ni, amanah Allah Ta'ala dalam Quran pula. Amanah Allah dalam Quran dia kata mana? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini satu lagi dasar. Satu lagi dasar dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita sesama makhluk Allah Ta'ala ni. Dasarnya bukan apa nama? Tuhan kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Boleh ingat kena dasar Tuhan ni? Dan juga amanah Allah Ta'ala ni. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maksudnya buat baiklah kamu sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Boleh faham tak? Boleh hak disebutin pada hari ni. Kalau boleh buat amal ni, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buat baiklah kamu sebagaimana Allah Ta'ala buat baik kepada kamu. Maksudnya buat baik kepada diri kamu, keluarga kamu, masyarakat kamu, sahabat handai kamu, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Mu kena buat baik sebagaimana Allah Ta'ala buat baik kepada kamu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Gitu. Itu dari segi ilmu dan maklumat. Tetapi ilmu dan maklumat ni tidak akan sampai ke mana-mana kalau tidak ada tindakan. Jadi abang harap kita orang mengaji lama dah ni tolong ambil tindakan ni, tolong ambil tanda molek, ambil nota molek, dan perlu diambil tindakan.
setakat telah dulu amanah Allah Ta'ala melalui hadis kursi.